Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Hafiq bin Ismail, bernombor matrik 203627. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan polisi sosial dan undang-undang, di mana saya memilih polisi dan undang-undang kerja di Malaysia untuk saya kongsikan serba sedikit pada hari ini. Jadi pada zaman dahulu, hubungan antara majikan dengan pekerja ini tidak dilukuti oleh undang-undang buruh yang jelas, yang menyebabkan kuasa seseorang majikan itu menjadi terlalu besar sehingga golongan pekerja ini tertindas dan menjadi hamba abdi. Sejak daripada itu, pekerja mula menuntut hak mereka, dan disebabkan ini undang-undang buruh mula diperkenalkan di Malaysia. Undang-undang buruh di Malaysia bermula apabila ramai buruh Cina dan India dibawa masuk ke tanah Melayu untuk bekerja di lombong biji dan ladang getah. Pada umumnya, undang-undang buruh yang digubal dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah sebahagian besarnya menyentuh tentang imigrasi, syarat-syarat kerja, bagi kemasukan buruh paksa, perumahan keadaan kesihatan dan sebagainya. Pada tahun 1912, Jabatan Buruh telah ditubuhkan di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Satu kanun buruh telah digubal bagi negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1912 dan bagi negeri-negeri Selat pada tahun 1920. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang akta-akta yang telah digubal oleh kerajaan Malaysia. Akta yang pertama diperkenalkan adalah Akta Pekerjaan 1955 yang merupakan perundangan utama mengenai hal ehwal buruh di Malaysia. Contoh perkara yang termaktub dalam akta ini adalah cuti bersalin bergaji selama 60 hari dan waktu bekerja tidak lebih 8 jam sehari. Akta yang seterusnya adalah Akta Sekatan Pekerjaan 1968. Perkara yang termaktub dalam akta ini adalah bukan warga negara Malaysia perlu mendapatkan permit kerja yang sah sebelum mereka boleh bekerja di dalam negara, dan kerja tanpa permit kerja yang sah adalah menyalahi undang-undang di bawah Akta Immigration 1966. Seterusnya, akta yang digubal adalah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akta ini memperuntukkan kerangka perundangan untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di kalangan semua tenaga kerja Malaysia, dan untuk melindungi orang lain daripada risiko keselamatan dan kesihatan berkaitan dengan aktiviti pekerjaan. Kemudian, Akta Kilang dan Jentera 1967, di mana ianya memberi perlindungan dari segi kesihatan dan keselamatan bagi semua pekerja yang bekerja di kilang tanpa mengira jantina. Selepas itu, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1966, di mana akta ini menghalang kanak-kanak daripada bekerja berhampiran bahan berbahaya dan beracun. Tiada anak atau orang muda boleh atau dikehendaki untuk terlibat dalam pekerjaan bertentangan dengan Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, atau Akta Bekalan Elektrik 1950, atau dalam mana-mana pekerjaan yang memerlukannya bekerja di bawah tanah. Dan akhir sekali, Akta Usia Persaraan Minima 2012, di mana usia persaraan minima meningkat dari 55 kepada 60 untuk kaki tangan awam dan pekerja sektor swasta di Malaysia. Kesimpulannya, polisi dan undang-undang berkaitan pekerjaan ini digubal bagi menjamin keselamatan buruh daripada terus ditindas oleh pihak majikan. Jadi itu sahaja serba sedikit tentang polisi sosial dan undang-undang berkenaan polisi dan undang-undang kerja di Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.